Raymond, yang harus dilihat di sini, ada yang menganggap ini merupakan satu kedudukan yang sukar bagi Datuk Seri sendiri, kerana di satu pihak mereka yang berada di berkepentingan juga menyaman, di satu pihak yang lain di Parlimen juga menjawab kepada soalan-soalan pembangkang. Bagaimana Datuk Seri menyesuaikan? Itu memang dijangka. Bila saya rasa terpanggil berbuat demikian, semua ni kenalah saya ambil kira. Tapi bagi saya, suka duka, segala suka duka ni memang sifat manusia. Bagi saya apa yang lebih penting tu adalah sesuatu yang melibatkan kepentingan rakyat. Bila kita melaung-laungkan tentang melaung-laungkan ketulusan, ketulusan itu bukanlah sekadar di bibir mulut, tetapi ketulusan itu kena kita laksanakan. Dan bila kita laksanakan sesuatu sedemikian dalam bentuk sedemikian rupa, memang risiko tu ada. Risiko ada, dan mungkin saya pernah cakap juga, mungkin ianya akan menjejaskan kerjaya politik saya. Itu pun kemungkinan juga. Tapi bagi saya itu pun tidak dapat saya elakkan. Kalaulah saya betul-betul walk the talk. Saya janji, saya buat. Kita biar rakyat menentukan, Datuk Seri, melihat kepada bagaimana mereka menerima tindakan rakyat yang menentukan, dan rakyat didahulukan, Datuk Seri. Rakyat didahulukan, dan juga perkara ini Tuhan yang menentukan. Okey, kami ingin juga mewawarakan laman sesawang PKFZ. Saya kira di sini juga ada pautannya juga, laporan PwC di sini, Datuk Seri, saya kira ada ya. Jadi anda penonton juga boleh mendapatkan laporan PwC yang kini sudah berada di dalam domain masa atau public domain, boleh muat turun dari laman sesawang ini. Yang itu dia laporan dari PwC. Jadi dalam 3 minit yang berbaki ni, Datuk Seri, kita melihat the way forward dengan soft loan yang diberikan sebanyak itu, dengan interest yang dikenakan kepada Lembaga Pelabuhan Kelang. PKFZ apakah tergugat daya saingnya dengan sebab kemelut, dan juga Datuk Seri menyatakan tadi soal image yang disebab kritikan yang datang dari bertalu-talu ni. Bagaimana kita memperkemas PKFZ ni? Kemelut tu saya kira kalaulah kita berikhtiar, beritizam untuk mengatasinya, pasti kita akan berjaya. Dalam pada tu, pelbagai kritikan, teguran tu, kalaulah yang bernas, kita terima. Dan kita ambil iktibar daripada ni. Dan itu sebabnya bila saya sebut tadi, pihak saya telah pun membentuk 3 panel, special task force. Ini satu untuk menangani isu-isu ataupun penemuan-penemuan yang berbangkit dalam laporan PwC, dan satu lagi untuk mempromosikan jawatan kuasa khas eksekutif, untuk mempromosikan PKFZ secara agresif. Sebab kalau tidak, ianya sampai bila pun tak akan dapat meningkatkan daya saingnya. Sebab kita nak pastikannya berdaya maju. Dan satu lagi, iaitu kerangka, kita nak bentuk satu kerangka yang wajar, khasnya untuk memastikan good corporate governance ataupun urus tadbir korporat yang elok, yang wajar dapat ditegakkan. Dan saya bersikap cautiously optimistic, optimistik, tapi pada masa yang sama berhati-hatilah. Sebab yang saya nampak, dugaan dan cabaran yang tengah ditangani itu belum lagi 100% berjaya. Dan ada banyak lagi cabaran, misalnya cabaran dari segi kelembapan ekonomi yang melanda kita, dan juga semakin sengitnya persaingan di rantau Asia Tenggara ni, memandangkan semakin banyak pelabuhan baru yang muncul, yang bersaing dengan kita, walaupun kita masih lagi dalam lingkungan pelabuhan 20 yang teratas di dunia. Tapi kesemua ni kena kita ambil kira. Tapi pada masa yang sama untuk menghilangkan kesangsian rakyat, khasnya berikutan adanya kelemahan-kelemahan kemelut yang kita sebutkan tadi itu. Saya kira kenalah kita, kata orang putih, exercise the goals first. Kita kena yakinkan rakyat dulu, betulkan apa yang tak betul, apa yang salah, apa yang mungkin kurang, yang tidak diingini itu, kena kita kikiskan dulu sebelum kita mara ke depan.
Dan itu janji yang dibawakan sendiri oleh Menteri Pengangkutan bahawa apa juga yang dilaporkan oleh PWC itu tidak akan terhenti setakat laporan. Sebaliknya jawatan kuasa yang ditimbulkan itu akan menjernihkan semula keadaan ini, dan mudah-mudahan itu akan membawa semula, mengangkat ke PKFZ ini kepada persada daya saing yang lebih baik, mungkin 10 yang terbaik di dunia satu ketika nanti, kita harapkan. Terima kasih kepada Datuk Seri Ong Tee Keat kerana bersama untuk 1 jam yang sangat berharga menjawab secara head on pandangan pemanggil dan juga apa yang dipaparkan di media perdana dan juga media alternatif. Dan kita berjumpa lagi untuk edisi yang akan datang. Assalamualaikum, salam muhibah. Terima kasih.